Salam sejahtera, nama saya Wong Ije. Hari ini kami berkumpul untuk berkongsi sesuatu yang sangat istimewa, warisan budaya yang kaya dan mendalam adat, rasman dan undang-undang tradisional. Seperti yang kita tahu, adat rasmi ialah amalan turun-temurun yang merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat. Undang-undang tradisional pula mencerminkan kebijaksanaan nenek moyang kita dalam menguruskan kehidupan bermasyarakat. Namun, adakah kita benar-benar faham tentang kepentingan dalam dunia moden ini? Di sinilah tunjuk perbincangan kita hari ini. Setiap orang akan membentukkan topik unik dan menarik seperti adat, perkahwinan, sistem hukum adat serta bagaimana amalan ini terus relevan dalam kehidupan kita hari ini. Baiklah, jangan buang masa. Marilah kita mula dengan topik pertama hari ini. Susun, bolehkah anda teruskan topik? Terima kasih. Nama saya Lim Zisheng. Hari ini saya akan membentangkan tentang hukum adat dalam sistem adat berparti dengan fokus pada peraturan pewarisan. Sistem adat berparti adalah satu sistem adat unik yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di Negeri Sembilan Malaysia dan beberapa kawasan lain. Lah berasaskan warisan secara matrilineal di mana harta diwarisi melalui garis keturunan ibu. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengekalkan harta keluarga dalam klan matrilineal, melindungi hak wanita dan memastikan kesinambungan budaya. Pertama, mari kita lihat jenis harta yang diwariskan dalam sistem adat berparti. Ia terbahagi kepada dua kategori utama. Harta pusaka. Harta ini merujuk kepada harta turun-temurun seperti tanah adat, rumah dan barang berharga lain. Harta pusaka diwarisi oleh anak perempuan dalam keluarga dan tidak boleh dipindahkan kepada individu di luar klan. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan harta kekal dan klan dan tidak tergugat oleh perkahwinan atau konflik antara keluarga. Harta sepercarian, harta yang diperoleh bersama pasangan semasa perkahwinan. Dalam kes perceraian atau kematian, harta ini boleh dibagikan kepada pasangan lelaki atau ahli keluarga lain. Namun harta pusaka tetap dipegang oleh keturunan perempuan untuk mengekalkan kesinambungan matrilineal. Walaupun begitu, terdapat beberapa cabaran. Dalam konteks moden, sistem adat berparti kadang-kala berhadapan konflik dengan Undang-Undang Sivil Malaysia seperti Akta Perbahagian Harta Pusaka. Selain itu, urbanisasi dan gaya hidup moden mengurangkan kepentingan tanah adat atau harta tradisional. Kerana ramai ahli keluarga kini menetap di bandar. Tambahan pula ada yang mengkritik bahawa lelaki mungkin merasa terpinggir dalam sistem pewarisan ini. Sebagai kesimpulan, hukum adat dalam sistem adat berparti adalah satu sistem tradisional yang memainkan peranan penting dalam melindungi hak wanita, memastikan kestabilan komuniti matrilineal. Walaupun sistem ini menghadapi cabaran dalam dunia moden, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan boleh disesuaikan untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih, Tusun. Marilah, Genji, boleh teruskan kamu punya topik. Terima kasih, nama saya Sim Benji. Adat resam merupakan asas identiti sesuatu masyarakat dan kekal relevan meskipun zaman berubah. Sebagai contoh, dalam majlis perkahwinan, gabungan elemen tradisional dan moden seperti memakai pakaian tradisional dalam majlis bersanding di Dewan Moden menunjukkan bagaimana adat resam disesuaikan dengan cita rasa semasa. Selain itu,
Cara penyelesaian konflik juga mengalami perubahan. Dahulu, penyelesaian konflik dilakukan melalui perbincangan adat seperti adat pepatih atau adat temenggung. Kini teknologi moden seperti platform dalam talian digunakan sebagai media perundingan. Walaupun pendekatan lebih moden, semangat musyawarah dan harmoni yang menjadi teras adat tetap dikekalkan. Adat resam juga terlihat jelas semasa musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Salah satu tradisi yang masih diamalkan ialah adat petandang. Ketika musim perayaan, orang ramai menziarahi keluarga, sahabat dan jiran sambil membawa buah tangan sebagai tanda ingatan. Tradisi ini bukan sahaja memperkukuh hubungan kekeluargaan dan persahabatan, tetapi juga menyumbang kepada perpaduan masyarakat berbilang kaum yang amat penting untuk keharmonian negara kita. Perubahan dalam adat resam ini menunjukkan fleksibiliti tradisi kita yang mampu berkembang mengikut keperluan semasa tanpa mengorbankan nilai-nilai asas seperti perpaduan, hormat menghormati dan toleransi. Kesimpulannya, perkembangan adat resam dalam masyarakat moden membuktikan tradisi kita tidak hilang, malah terus hidup dan berkembang. Dengan menghargai adat resam sambil menerima perubatan positif, kita dapat memastikan masyarakat kekal harmoni dan berdaya maju. Terima kasih Wenzi. Marilah, Eugene, saya nak tanya, apakah hukum yang dirancang untuk mengembalikan keseimbangan dalam sistem adat temenggung? Terima kasih kepada Yuzie untuk soalan itu. Dan untuk soalan tersebut, hukuman dalam adat temenggung berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan sekadar menghukum. Terdapat beberapa bentuk hukuman seperti denda yang dibayar dalam bentuk wang, tenaga atau barangan sebagai ganti rugi kepada mangsa atau keluarganya. Upacara pendamaian sering dijalankan untuk memperbaiki hubungan, termasuk permohonan maaf secara terbuka dan ritual simbolik agar bersalah dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bersalah juga boleh dikenakan hukuman peraiban awam, seperti mengakui kesalahan secara terbuka untuk memberi pengajaran kepada orang lain. Dalam kes yang berat, pengungsian sementara atau kekal mungkin dilaksanakan untuk mengekalkan keamanan. Selain itu, pemimpin masyarakat seperti penghulu atau datuk memainkan peranan-peranan yang penting sebagai perantara atau kaunselor. Boleh membantu menyelesaikan konflik dengan menekankan nilai harmoni kolektif. Secara keseluruhan, adat temenggung berbeza dengan sistem retributif kerana ia lebih menekankan pendamaian, keharmonian dan nilai komuniti, boleh mencerminkan keutamaan masyarakat terhadap keseimbangan sosial. Sekian, terima kasih. Logan, kenapa anda reserve dan undang-undang tradisional masih relevan dalam masa ini? Terima kasih Yuzie. Sekarang saya akan ceritakan kepentingan adat resam dan undang-undang tradisional dalam masa kini. Adat resam dan undang-undang tradisional menentukan siapa kita sebagai masyarakat. Mereka membentuk nilai, kepercayaan dan cara hidup kita. Tradisi ini berlaku umbi dalam kebijaksanaan nenek moyang kita, mencerminkan pengetahuan, kerohanian dan hubungan mereka dengan alam sekitar. Dalam dunia yang semakin globalisasi, di mana pengaruh moden sering membangi amalan tradisional, memelihara adat resam ini memastikan kita kekal berpijak pada identiti unik kita. Ia mengingatkan kita tentang asal kita dan apa yang membezakan kita sebagai sebuah komuniti. Keduanya, undang-undang dan adat tradisi bukan sekadar memelihara budaya. Mereka adalah tentang mengekalkan keharmonian dan ketenteraman sosial. Untuk generasi, undang-undang tradisional menyediakan rangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan memupuk perpaduan. Undang-undang ini telah disesuaikan dengan keperluan khusus masyarakat, mengimbangi keadaan dan belas kasihan dan pemahaman. Dengan mengekalkan prinsip ini, kita boleh terus belajar daripada kebijaksanaan mereka dan menerapkannya kepada cabaran kontemporari
dengan cara yang mungkin terlepas padam oleh sistem moden. Selain itu, adat resam dan undang-undang tradisi berfungsi sebagai jambatan antara generasi. Ia adalah warisan hidup yang diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya, memupuk semangat kekitaan dan kesinambungan. Apabila kita menghormati tradisi ini, kita memperkasakan generasi muda untuk berbangga dengan warisan mereka dan memberi inspirasi kepada mereka untuk meneruskannya. Ini memastikan identiti budaya kita kekal, bertenaga dan berdaya tahan walaupun dalam menghadapi perubahan. Akhirnya, pemelihara adat ini menyumbangkan kepada pelbagai warisan kolektif manusia. Setiap budaya dengan tradisi dan undang-undangnya yang unik adalah khazanah pengetahuan dan wawasan. Dengan melindungi adat resam dan undang-undang tradisional, kita bukan sahaja menjaga warisan kita sendiri, tetapi juga memperkayakan dunia dengan keindahan kepelbagaian. Kelangsungan adat resam dan undang-undang tradisional di tangan kita. Jadi, kita mestilah secara aktif untuk memelihara, mengamalkan dan meraihkannya. Melalui cara-cara seperti pendidikan, dokumentasi dan penglibatan masyarakat, kita dapat memastikan bahawa khazanah yang ternilai ini tidak akan dilupakan tetapi terus berkembang maju sebagai sumber identiti, perpaduan dan kebijaksanaan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih, Robert. Sama-sama. Baiklah, Cici. Bolehkah kamu sambung anda topik? Terima kasih Yusuf. Topik hari ini saya ialah hubungan antara adat rezam dan agama amalan. Adat rezam dan agama sering kali saling melengkapi, terutamanya dalam aspek kehidupan yang berkaitan dengan alam semesta jadi, seperti majlis kesyukuran atau keberkatan hasil bayar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu tradisional, adat rezam memainkan peranan penting dalam upacara syukuran hasil bayar. Upacara ini biasanya melibatkan doa selamat atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Pada masa yang sama, adat seperti jamuan makan bersama masyarakat turut diamalkan, yang bertujuan untuk mempereratkan hubungan silaturahmi. Selain itu, dalam masyarakat luar bandar, adat menyediakan badi pertama kepada imam atau ketua adat sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan dan masyarakat turut menjadi amalan. Ini menunjukkan bagaimana adat rezam dan agama bergabung untuk memupuk nilai-nilai seperti kesyukuran, kesatuan dan penghormatan kepada alam. Kesimpulannya, adat rezam dan amalan agama bukan sahaja mencerminkan budaya kita, tetapi juga memupuk nilai-nilai murni yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, masyarakat dan alam sekitar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cici. Baiklah, Liu Sang, boleh sambung kamu punya topik anda? Terima kasih Ije. Hari ini saya akan membincangkan tentang adat perkahwinan dalam budaya Malaysia. Perkahwinan bukan sahaja satu penyatuan dua individu, tetapi juga satu cara untuk menghormati tradisi dan nilai kekeluargaan. Salah satu adat perkahwinan yang terkenal ialah upacara tepung tawar. Dalam adat Melayu, tepung tawar melambangkan doa restu dan keberkatan kepada pasangan pengantin. Upacara ini sering dilakukan oleh ahli keluarga terdekat sebagai simbolik kepada permulaan kehidupan baru. Dalam budaya Cina pula, upacara minum teh adalah sebahagian daripada perkahwinan. Pengantin akan menyajikan teh kepada ibu bapa dan keluarga terdekat sebagai tanda penghormatan. Ini juga peluang untuk keluarga memberikan nasihat dan doa kepada pasangan. Adat perkahwinan ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai nilai kekeluargaan dan tradisi dalam setiap budaya. Terima kasih. Terima kasih Liu Sang. Barulah, DJ, boleh kamu bincangkan topik anda? Boleh. Terima kasih. Selain daripada perkahwinan, adat juga boleh dilihat semasa musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina atau Deepavali. Adat tersebut ialah adat bertandang dan ia adalah tradisi yang sering dilakukan. Semasa musim perayaan seperti Hari Raya atau Tahun Baru Cina,
Orang akan menziarahi keluarga, sahabat dan jirannya. Mereka akan membawa buah tangan atau hadiah kecil sebagai tanda ingatan dan menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah sebagai adat. Adat bertandang seperti ini penting kerana ia mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Ia juga memberi peluang untuk saling memohon maaf, berkongsi cerita dan mengeratkan kasih sayang antara satu sama lain. Selain itu, adat bertandang juga mewujudkan perpaduan dalam masyarakat. Adat ini membantu kita memahami dan menghormati budaya kaum lain, sekaligus mengukuhkan keharmonian dan toleransi dalam negara kita yang berbilang kaum. Kesimpulannya, adat bertandang ialah satu tradisi yang perlu diteruskan. Ia bukan sahaja mengeratkan hubungan sesama manusia, tetapi juga mencerminkan identiti dan nilai budaya masyarakat kita. Itu je. Terima kasih Vijay. Barulah, Yonggi. Bolehkah kamu sambung topik? Terima kasih Yujie. Sekarang saya akan berkongsikan tentang adat bersanding. Adat bersanding merupakan satu amalan budaya Melayu yang penuh simbolisme. Ini adalah upacara yang berlangsung dalam majlis perkahwinan. Ia menampilkan pasangan pengantin duduk di atas pelamin yang dilambangkan sebagai simbol Raja Sehari. Dalam adat tradisional ini, pelamin dianggap sebagai lambang kemuliaan dan kehormatan. Asas kehormatan ini menunjukkan penyatuan kedua-dua keluarga, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan baru pasangan tersebut. Upacara ini melibatkan penepung tawa dan tabur bunga rampai yang menggambarkan doa dan restu. Tepung tawa melambangkan kesejahteraan dan perlindungan, manakala bunga rampai yang harum mengisyaratkan kehidupan yang bahagia dan harmoni. Keseluruhan adat ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan keagamaan. Dalam konteks moden, adat bersanding terus relevan tetapi sering diberi nafas baru lebih sesuai dengan gaya hidup dan cita rasa generasi muda. Nilai dan simbolisme adat bersanding masih dikekalkan. Perkara seperti doa dan restu daripada keluarga dan tetamu masih adalah hal yang penting dan utama. Selain itu, kesederhanaan dalam reka bentuk moden ini sering dilihat sebagai cara untuk menekan aspek rohani dan emosi, iaitu penyatuan dua jiwa. Sebagai kesimpulan, adat bersanding adalah tradisi yang bukan sahaja menyatu pasangan, tetapi juga menyatukan keluarga dan masyarakat. Walaupun bentuknya berubah mengikut zaman, maknanya masih kekal, mencerminkan nilai kasih sayang, penghormatan dan perpaduan. Terima kasih. Baiklah. Saya harap mesyuarat hari ini akan membawa anda memahami topik ini dengan lebih baik. Sekian.